saya akan memberi sedikit maklumat tentang beliau. Sebelum ini beliau adalah seorang yang bergelar pendidik, sempat berkhidmat hampir 10 tahun di bidang perguruan. Bermula di Forever secara part-time pada Mei 2014 dan sejak itu banyak kejayaan yang dicapai kejayaan yang telah dicapai, antaranya Forever to Drive level 1 pada bulan ke-5 bersama Forever dan banyak pencapaian yang lain. Beliau juga merupakan penerima Anugerah Usahawan Cemerlang 2016 oleh Direct Selling Association Malaysia. Pencapaian terkini beliau ialah sebagai Chairman Bonus Manager ke Sydney pada 2021 dan bakal mengambil cek CBM di ke-6 di Australia dan kali ini membawa bersama 3 orang Chairman Bonus Manager dalam rangkaian beliau. Yang paling istimewa, beliau adalah 5 CC Achiever sejak bulan pertama join Forever sehingga kini. Sebelum kita pergi ke seterusnya, saya menjemput Faizal untuk meneruskan persoalan. Okey. Ya. Sebelum kita teruskan ke soalan seterusnya, mungkin Puan ada penambahan dari segi latar belakang Puan? Okey, nama saya Sharifah Nurul Faraidayu binti Syed Muhammad Azmi. Biasa kalau dekat Forever mereka panggil saya dengan panggilan Cikgu Ayu lah. Sebab dulu saya memang seorang guru, saya memang seorang penjawat awam selama 9 tahun dan saya merupakan degree holder daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. So saya masa dekat UKM dulu saya course yang saya ambil adalah accounting sebenarnya. Accounting, bukannya pendidikan. So, bila habis daripada accounting, bila habis degree, saya bekerja dengan SUK Pahang dan dalam masa yang sama saya memohon untuk mengikuti kursus perguruan lepasan ijazah. So saya dapat mengikuti kursus perguruan setahun di Institut Perguruan Islam Bangi dan saya mula berkhidmat sebagai guru pada tahun 2007 sehinggalah saya mula resign daripada perguruan pada tahun 2016. Itu sedikit sebanyaklah tentang diri saya. Saya merupakan isteri kepada 3 orang anak. Seterusnya perniagaan yang Puan lakukan. Faizal boleh teruskan? Hello. Dengar tu. Faizal boleh kuat sikit tak? Dengar tak? Dengar. Okey. Seterusnya nama perniagaan yang Puan lakukan. Okey, sekarang ni saya berniaga dengan satu company international iaitu Forever Living Products. Sebuah syarikat yang berasaskan aloe vera dan di mana bisnes ini ada di 171 buah negara di dunia. Namanya Forever Living Products. Soalan yang seterusnya, apakah deskripsi mengenai perniagaan? Okey. So Forever Living Product ni dia merupakan penanam, pengeluar, pengilang aloe vera terbesar di dunia.
Okay, so semua produk dia based on aloe vera. Okay, daripada ubat gigi, daripada deodorant, skincare, semuanya berasaskan aloe vera. Dan di Forever Living Products ni dia mainly adalah produk kesihatan lah, produk kesihatan, dan juga ada produk untuk kegunaan harian. Okay, and then business Forever Living ni boleh dilakukan secara offline, okay, dan juga secara online, sebab kalau di Malaysia kita ada center-center Forever di seluruh negeri, dan di dunia juga kita ada HQ macam contoh di Brunei, di Singapura, di Australia, di Jepun, Hong Kong, dan business Forever Living ni adalah menggunakan sistem networking. Okay, networking business. Seterusnya, bagaimanakah Puan terlibat dalam perniagaan? Adakah sebab minat ataupun Okay, actually saya minat berniaga ni daripada bangku sekolah lagi lah, sebab saya bukannya datang daripada keluarga yang senang. Saya anak sulung daripada 8 orang adik-beradik, dan daripada kecil tu memang saya dah tolong mak jual nasi lemak, jual buah, guna basikal, pusing satu perumahan, jual buah rambutan. So memang daripada kecil. And then bila dah bekerja, dah berkahwin, saya jenis yang tak boleh duduk diam. Saya suka mencari-cari peluang untuk tambah side income, macam tu. Jadi bila kita ada satu keinginan untuk hidup yang lebih selesa, saya mencari peluang. Saya mencari peluang untuk saya rasa macam tak boleh selesa dengan keadaan hanya mengajar. So saya nak lebih lagi. Jadi saya kena buka minda saya untuk berniaga, dan saya mencari peluang perniagaan yang ada. Saya dah buat macam-macam lah, jual kopi, jual sabun, saya dah jual emas, saya dah buat macam-macam, sehinggalah saya jumpa Forever Living, dan alhamdulillah saya jumpa pada tahun 2014. Business Forever ni saya jumpa tahun 14, sehinggalah saya berhenti kerja 2016, dan saya mula fokus buat full time dah 5 tahun. So total saya buat bisnes ni dalam 7 tahun lah. Ini tahun ke-7 saya dengan Forever Living. Okay. Itulah daripada kecil lah memang saya suka berniaga. Seterusnya saya serahkan kepada Nabil. Tak berapa dengar lah, kena kuat sikit. Seterusnya saya serahkan kepada Nabil untuk menanyakan soalan seterusnya. Okey. Ni Nabil aja lawak ke kan? Tak dengar. Nabil tak dengar suara. Dah buka mic ke? Tak dengar tu. Ya. Hello. Dah. Okey. Mengapa Puan memilih perniagaan yang diceburi? Okey, saya memilih Forever Living ni. Okey. Dia ada beberapa faktor lah. Okey, sebab biasa kalau dekat luar sana semua orang akan cakap bisnes dia bagus. Okey, so apa indikator yang kita nak mengatakan bisnes kita bagus? So saya pilih Forever Living sebab 3 indikator ni. Okey. So apa-apa bisnes sekalipun, kalau you nak ceburi, you kena tengok tiga benda ni. Syarikat, produk, dan juga marketing plan. So kena perhatikan ketiga-tiga faktor ni sebelum you nak decide untuk buat bisnes. So apa yang terbukti pada Forever Living, saya memilih Forever Living sebab syarikat tu terbukti kukuh. Ya, sudah 42 tahun di dunia. So dah 42 tahun di dunia means bisnes ni ada dekat 171 buah negara. So dia dah proven sukses. So you tak perlu risau kena tipu, you tak perlu risau tak dapat bonus. Okay. So dari segi kekukuhan syarikat ni memang tip top.
Itu yang membuatkan saya decide untuk bisnes bersama dengan Forever Living, sebab bisnes ni dah ada track record yang sangat-sangat cantik dan dia dah ada proven success. Okey, tambahan pula bukti kejayaan ataupun orang-orang yang dah berjaya dalam bisnes ni sangat ramai. Itu menambahkan lagi keyakinan untuk saya terus berusaha dalam bisnes ini. Dan yang keduanya, faktor produk. Produk Forever Living antara yang terbaik di dunia. Bukan saya kata di Malaysia, di dunia. Okay? Even kalau you all buat research sekalipun tentang produk Forever Living, okay, produk kita dekat Jepun sana top number one supplement dekat Jepun. So seperti you all tahu, orang-orang Jepun ni dia sangat teliti, sangat cerewet, okey, dengan suplemen. Tetapi kenapa aloe vera gel Forever Living boleh jadi top one dekat sana? Okey, so kalau produk kita selamat selamat di Jepun untuk orang Jepun minum, so agak-agak untuk orang Malaysia selamat tak? Kan? So banyak testimoni kalau you pergi Google, bukan hanya testimoni dekat Malaysia sahaja. Okey, dekat UK ada, dekat India ada. Okey, so dekat situ you keyakinan dengan produk tu ada. Okey. Dan yang ketiga, dari segi marketing plan. Marketing plan Forever ni sangat simple. Dia tak ada hanky-panky macam business networking dekat luar sana lah. Okey. So very simple sebab kita tak ada konsep pairing, tak ada konsep point-point semua tu. Okay, so marketing plan Forever Living sangat simple, sangat fun. Even orang yang maksud saya tak semestinya orang yang berpendidikan tinggi yang sahaja yang boleh buat Forever. Even orang tu tukang sapu sekalipun dia pun boleh buat Forever Living. Macam tu. So itu antara faktor lah kenapa saya memilih Forever Living ni, sebab saya melihat kepada 3 perkara ini. Syarikat, okey, terbukti kukuh sudah 42 tahun di dunia. Yang kedua, produk, okey, produk sangat-sangat bagus, top number one supplement produk dekat Jepun, okey, dan kita ada produk dalaman, kita ada produk luaran. Dan yang ketiga, dari segi marketing plan. Marketing plan memang TikTok, memang marketing plan dia terbukti boleh melahirkan jutawan. Okey. Soalan seterusnya, pernahkah Puan bekerja dengan orang lain sebelum mengusahakan perniagaan ini? Okey, macam saya bagi tahu tadilah, lepas saya habis belajar, saya ada kerja dengan audit firm. Tapi bila bekerja dengan audit firm tu tak sesuai dengan jiwa saya lah. Tak sesuai, saya tak suka pergi siasat-siasat orang ni, tak suka. So saya pernah jadi guru sandaran, guru sandaran tak terlatih, dan saya pernah bekerja dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang sebagai penolong pegawai takbir di unit perumahan selama setahun, kontrak masa tu. Dan apa lagi, saya buat macam-macam bisnes dalam masa yang sama, dan sehinggalah saya ditawarkan untuk mengikuti kursus perguruan lepasan ijazah pada tahun 2006. So sebelum saya jadi cikgu, sebelum saya jumpa Business Forever ni, saya pernah jadi kerani di sebuah syarikat konsultan, and then saya pernah jadi guru sandaran, dan saya pernah bekerja sebagai penolong pegawai takbir di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, sehinggalah saya sambung belajar di Institut Perguruan Islam. Okay, soalan seterusnya, berapa lama Puan sudah menceburi bidang perniagaan ini? Saya join Business Forever Living ni tanpa sengaja sebenarnya. Tahun 2014, bulan 5 2014, saya jumpa bisnes ni dekat Facebook sebenarnya.
Dekat Facebook nampak betapa hebatnya kuasa viral media sosial. So saya jumpa dekat Facebook ada satu gambar ni, gambar pasangan suami isteri ni, dia ambil cek dalam US dollar. Okey, dia ambil cek bonus dalam US dollar. So saya tengok gambar tu saya teruja. Saya teruja sebab saya tak pernah jumpa lagi mana-mana bisnes yang bayar bonus dalam US dollar. Okey, dalam US dollar. So saya bila melihat gambar itu, saya teruja nak tahu dan saya terus PM beliau. Orang yang dalam gambar tu saya tanya, akak yang cek yang akak pegang ni betul ke akak dibayar dalam US dollar? So dia kata betul. Saya jumpa gambar tu bulan 5 2014. Cek tu dia ambil di London bulan 4 2014. So sebulan selepas dia balik daripada London. So amount yang tertera pada cek itu adalah 21,000 US dollar. So bila saya convert dengan RM sekitar 65,000 duit RM. So saya buat appointment dengan beliau, saya PM, saya buat appointment, saya nak dengar tentang marketing plan. Okey, saya nak tahu tentang produk. So saya pergi jumpa, saya buka peluang untuk dia bercerita, ya. Saya dengar betul-betul apa yang diceritakan dan sangat menarik minat saya, dan saya alhamdulillah saya buat bisnes ni 2 tahun part time. 2014 2015 tu saya masih part time. Sambil mengajar saya buat Forever Living, tapi masa saya buat part time pun income dah 15,000 17,000 part time. Okey, part time masa tu tahun 2015. Alright. And then sehinggalah saya decide untuk cuti tanpa gaji tahun 2016, saya cuti tanpa gaji. So masa saya cuti tanpa gaji tu income shoot pergi 30,000, 40,000 setiap bulan. Sehinggalah saya decide untuk berhenti kerja pada Oktober 2016. So alhamdulillah tahun ini adalah tahun ke-7. Tahun ke-7 saya bersama dengan Forever Living lah. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang membantu kepada kemajuan perniagaan puan ini? Okey, faktor yang membantu macam mana saya boleh berjaya, dan bukan saya seorang sebenarnya berjaya, boleh kata dalam rangkaian saya ramailah. Okey, antara faktor dia adalah 3 konsep. 3 konsep yang ada dekat Forever Living. Okey, 3 konsep ni yang tak ada dekat mana-mana company dekat luar. Okey, antaranya macam saya bagi tahu tadi lah, Forever Living ni kita merupakan pengeluar, penanam, pengilang aloe vera terbesar dunia. So company Forever Living dia supply produk direct daripada company. So kita tak memerlukan orang tengah. Okey, contoh orang tengah ni macam ni. Contohlah kalau kalau you tengoklah banyak syarikat dekat luar, founder itulah, founder inilah. Okey, mereka tak ada kilang pun yang buat produk tu. So mereka ambil daripada kilang luar. Okey, dia ambil kilang luar, masuk dalam syarikat dia dan dia brandingkan nama. Dia brandingkan. Banyaklah, saya tak nak sebut apa-apa company kat luar, tak nak touch. Okey, tapi mostly 99% company dekat luar mereka tak ada kilang sendiri. So mereka ambil daripada supplier dan dia orang masuk dalam company tu buat branding. Forever Living, kita company sendiri, ladang sendiri, semua sendiri. So Forever Living kita tak menggunakan konsep orang tengah. So 70% keuntungan Forever Living dia bagi kepada pengedar. Bagi pada usahawan Forever lah 70% keuntungan. Okey, kalau you berniaga dengan company yang berkonsepkan orang tengah, okey, normally persen keuntungan tu adalah 35% sahaja. 35% sahaja. Alright. So sekarang you decide, you nak berniaga dengan company yang bagi you untung 70% or you nak berniaga dengan company yang bagi untung 35%. You decide. So saya pilih untuk bisnes dengan company yang bagi saya untung 70%.
Ibaratnya you berniaga, you buat sale 1,000, you untung 700. Macam tu. Dan faktor yang kedua adalah company Forever Living, kita tidak menggunakan sistem point. Sistem point yang kalau you all pernah dengar bonus value, point value, dia tak ada sistem point. So Forever Living very simple. Contoh, kalau harga botol aloe vera gel botol kodeng ni harga RM99, untung you 35%. So you straight away boleh darab terus RM99 darab dengan 35%. Means you punya untung runcit dalam poket RM34. Tak ada hanky-panky, tak ada hidden BVPV, tak ada. Okey, dan yang ketiga, business Forever Living, faktor yang ketiga ada dari segi royalty bonus. Royalty bonus kat Forever memang sangat besar dan sangat best sebab kita tak memerlukan pairing. Okay, pairing ni maksudnya you nak kena bina kaki kanan, you nak kena bina kaki kiri, tak ada. Dekat Forever tak ada semua tu. Tak ada. So memang sangat simple, hanya perlu follow saja gerak kerja yang diajar oleh team leader. Tak perlu buat sistem sendiri, tak perlu create satu sistem shortcut sebab Forever Living you nak berjaya dia tak ada shortcut. Dan business Forever dia bukan business goyang kaki. Maksudnya you harapkan downline untuk bergerak, tak. Nak berjaya dengan Forever ni upline and downline satu team dia kena gerak sama-sama. Macam tu. Okey? Okey, seterusnya, apakah kayu ukur kejayaan perniagaan? Contohnya seperti jualan setahun, perkembangan perniagaan dan lain-lain. Okey, perkembangan Alhamdulillah saya dah 7 tahun dekat Forever Living. Satu rangkaian ke bawah memang dah ramai, tapi yang aktif untuk membuat belian dalam 1,500 orang yang aktif membeli produk. Dan bisnes dekat Forever Living ni kita bukannya satu-satu kejayaan tu bukan dikira daripada jualan personal. Bukan dikira daripada jualan personal, dia dikira jualan kumpulan, group sale. Okay, group sale. So tahun 2014 tahun pertama saya join bisnes ni, saya dah capai top rookie of the year. Top rookie ni adalah pencapaian orang barulah. Okay, saya dapat first runner up top rookie. And then pada tahun yang sama juga saya achieve local trip ke Hong Kong. Dan tahun pertama saya juga tahun 2014 tu saya hit sale group sale tak sampai setahun, 6 bulan 360,000 sale, group sale bukan personal 360,000 group sale. Dan saya layak ke trip ke Cancun, Mexico. Okey, tahun 2014 sehinggalah 2015 saya hit lagi target, okay, based on jualan kumpulan juga, okay, sebagai chairman bonus manager tahun 2015 tu ke Global Rally Johannesburg, South Africa. Dan kejayaan paling manis yang saya rasa sangat happy sebab saya salah seorang daripada 3 orang, saya salah seorang dapat anugerah usahawan cemerlang daripada Direct Selling Association Malaysia. So di bawah direct, you all boleh search, boleh buat research, boleh klik Direct Selling Association Malaysia, apakah fungsi DSAM ni. DSAM ni adalah satu badan yang mengawal selia syarikat-syarikat jualan langsung di Malaysia. Okey, maksudnya kalau you all nak tahu apa bisnes direct selling yang sah dekat Malaysia ni, kena rujuk dekat DSAM. You kena tengok satu persatu nama company, nama syarikat tu mesti ada dalam DSAM. Kalau company tu tak ada dalam senarai DSAM, jangan join. Mungkin itu adalah bisnes kita panggil bisnes cepat kaya lah, macam tu kan, yang ramai orang terlangkup semua. So
antara achievement saya juga, saya dapat melahirkan rakan kongsi yang sama-sama dapat income 5 angka juga setiap bulan, dan mostly mereka bukan full time, mereka adalah part time sahaja. Okay, dan income yang mereka dapat tu konsisten lah. Konsisten 5 angka, ada yang 4 angka juga, terpulang bergantung kepada usaha masing-masing lah. Okay, boleh macam tu? Okay, seterusnya saya serahkan kepada Zulhakim. Alright. Saya Zulhakim Alif. Saya ingin menunjukkan soalan kepada Puan. Apakah cabaran yang dihadapi oleh usahawan di dalam perniagaan dari segi kewangan, persaingan dan lain-lain? Okay. So, dalam bisnes saya ni nak kata cabaran tu cabaran daripada diri sendiri sebenarnya, sebab bila kata berniaga, ramai orang pada hari ini minded dia masih nak makan gaji. Kan? Nak makan gaji. So cabaran ni dari segi emosi lah sebenarnya, cabaran emosi. Sebab tak semua boleh tahan, maksudnya tak semua boleh kental untuk hadapi rejection. Maksudnya bila you memperkenalkan produk, tak semua orang akan terima. So mereka akan terima rejection juga. So ada certain yang tak boleh nak terima rejection, mereka mudah putus asa. Mereka mudah untuk down, rasa down. Okey, tapi sebenarnya dalam perniagaan orang reject itu biasa. Orang reject itu biasa. So dekat sini cabaran dia tak banyak sebenarnya, cabaran emosi sahaja. Cabaran emosi, and then dan juga salah satu lagi yang saya nampak, ramai usahawan yang kata nak berjaya, mereka fokus terlalu banyak benda. Mereka terlalu banyak sangat benda nak jual. Nak jual tudung, nak jual coklat, nak jual macam-macam. Jadi bila you tak fokus, okay, memang susahlah nak berjaya. Ibaratnya, contohlah you ada 2 tangan saja, tapi you nak berniaga sampai 3-4. Tak terkejar. Okay, so buat satu-satu sampai jadi. Buat satu bisnes sampai berjaya. Okey, bukan kita fikir aku kena buat banyak benda ni baru duit banyak. Tak boleh macam tu sebab kita tak mampu nak handle semua. Okey, so cabaran dia satu yang saya bagi tahu, cabaran emosi, tak kental, cepat mengalah bila ada rejection, and then tak istiqomah, hangat-hangat ayam je. Kenapa jadi macam tu? Sebab bila bisnes sendiri ni, dia tak rasa macam dia rasa macam apa orang kata, tak buat pun tak apa, macam tu. Tapi kalau you pergi kerja, contoh you tahu you bekerja, okey, you tak suka dengan majikan tu, you tak suka dengan bos tu pun, you paksa diri untuk pergi kerja, betul? You paksa diri sebab you tahu itu you punya income, you makan gaji. Tapi dengan bisnes, tak ada orang nak marah you. You buat ke, you tak buat ke, kan? Tak ada orang nak marah pun sebab bisnes kita. Itu yang ramai silap. Sepatutnya bila kata bisnes sendiri, okey, lagilah kena buat sungguh-sungguh. Kan? Tapi lebih rela pergi kerja, kena marah dengan bos, esok pergi lagi kerja. Kan? So that's why dari segi cabaran tu sebenarnya diri sendirilah, diri sendiri. And then tak fokus, buat banyak sangat benda dalam satu masa. And then dalam bisnes ni, sebagai leader kena sentiasa bagi motivasi lah. Kena sentiasa bagi motivasi, kena sentiasa tunjuk cara, kena buat training, untuk permulaan kena ada training semua kan. Cuma actually kalau ikutkan sekarang ni dah tak banyak cabaran sebab hikmah daripada pandemik ni, kita orang punya training semua pakai Zoom. Nampak? So lagi mudah. Sebenarnya tak ada cabaran sangat. Pada diri sendiri je. Sebab dulu masa tak ada COVID, nak dapatkan training kena pergi KL, kena bayar minyak, hotel, so situ kos. Tapi sekarang ni hikmah daripada pandemik, ya Allah ya Tuhanku, memang best sangat sebab semua training dekat rumah. Rajin malas saja. Nampak diri sendiri juga, okey?
rajin malas je. So dekat rumah boleh Zoom, boleh jimat kos hotel, boleh jimat kos minyak, okey, dan dalam masa sama you boleh berhubung dengan you punya team daripada serata negeri. Contohnya daripada Brunei, Singapura, Johor, Kedah. Kalau tidak dulu kami nak buat training tu kena travel pergi Kedah. Nampak tak? So sekarang ni kalau ikut sekarang cabaran tu pada saya tak ada sangat lah. Cuma diri sendirilah nak dengan tak nak saja. Macam tu. So manfaatkan kelas-kelas online yang leader-leader buat. Macam itulah. Okay. Soalan seterusnya, apakah perancangan usahawan pada masa hadapan? Menambah cawangan, membesarkan ruang premis atau lain-lain? Okey, untuk pengetahuan you all, kami tak ada premis, kami tak ada sewa kedai sebab bisnes kami ni bisnes dalam kereta je. So kami tak ada kos sewa kedai, kami tak ada kos untuk bayar api air, kami tak ada kos bayar gaji pekerja. Itu yang bestnya bisnes kami. Dan perancangan tu setiap bulan kita keep sharing, kita besarkan rangkaian. Maksudnya saya tak berhenti untuk buat recruitment, saya tak berhenti untuk cerita peluang bisnes yang ada dekat Forever Living. Okey, sebab sekarang ni you all kena nampak jelas apa bisnes yang boleh buat, apa bisnes yang tak boleh buat dalam masa sekarang. Hikmah dia daripada pandemik, kalau you all tengok banyak industri yang dah memang tak boleh nak buat. Contoh, okey, pengangkutan, business travel contohnya. Okey, sebab kita dah tak boleh nak travel sana sini. Okey, yang tu yang pertama. Ataupun bisnes transportation, okey, satu transportation, dan banyak lagi bisnes-bisnes kalau kita tengok dah banyak tutup kedai dah. Dah banyak tutup kedai. So you boleh nampak jelas sekarang industri yang sesuai dalam situasi ekonomi semasa. So macam Business Forever, kita dalam bidang kesihatan. Okay, first Forever Living dia industri kesihatan. Okay, sekarang ni pandemik, virus, COVID, orang memang mencari suplemen, health product. Okay, yang kedua, Business Forever Living ni boleh dilakukan secara online. So kalau you tengok sekarang ni siapa-siapalah yang bisnes online, memang mereka hidup, memang mereka TikTok, siapa-siapa yang pandai online. Dan yang ketiga adalah business networking. Kita bukan traditional business maksudnya traditional business ni you buka kedai, you tunggu orang datang. Okay, itu traditional. So business networking ni business rangkaian. Kita leveragekan business kita. Bila business rangkaian ni macam saya lah, saya ada team dekat KL, team dekat Terengganu, team dekat Taiping. Okay, so mereka buat sale, itu juga adalah sale saya. Kita leveragekan. Okay, so saya punya goal setting untuk dari segi bisnes, saya nak jayakan saya anak-anak tim lah untuk sama-sama dapat income. Saya punya misi saya senang je. Bantu mereka untuk dapat income, bantu mereka untuk sama-sama berjaya, automatically saya pun berjaya. Macam tu. Business Forever ni dia punya konsep macam ni, kita kena jayakan orang dahulu. Dia bukannya jayakan diri sendiri, tak ada. Sebab apa tahu? Biasa ini konsep lah saya nak bagi you all tahu. Dalam satu syarikat ataupun kilang lah, biasanya ada berapa orang manager? Biasa ada satu je kan manager, betul tak? So kita nak naik pangkat kepada pangkat manager ni tadi, kita kena tunggu manager ni resign dulu ataupun pencen dulu, baru kita boleh ambil alih tempat dia, betul tak? Baru kita boleh jadi manager. Okay, itu hierarki. So Business Forever Living tak ada benda tu semua. Nak jadi manager, okay, kita boleh bantu berapa orang? 10 orang, 20 orang, rangkaian untuk sama-sama jadi manager. Pangkat sama. Nampak tak? So saya punya perancangan untuk bisnes adalah menjayakan rakan-rakan kongsi supaya ramai-ramai boleh manager. Ramai-ramai boleh dapat 48% dalam Business Forever. Ramai-ramai boleh dapat income besar dekat Forever Living. Itulah yang saya untuk soalan itu, perancangan untuk masa hadapan tu adalah besarkan income downline.
Itu saya punya perancangan. Besarkan income diorang. Bukan besarkan income saya. Sebab macam saya bagi tahu, business forever ni business tolong orang. So bila diorang dapat income besar, automatically income saya pun boleh grow juga. Macam tu. So kita tak ada perancangan untuk buka kedai ke apa, tak ada. Sebab business forever ni tak perlu buka kedai pun. Okay. Soalan seterusnya, apakah faktor yang perlu diambil kira oleh seseorang usahawan muda yang ingin menceburi perniagaan? Okey, so ini satu tajuk yang sangat saya suka soalan ni sebab you all semua pun orang muda-muda juga. Dan you all pun ambil ada terdedah dengan subjek-subjek usahawan. Okey. So you kena ingat bila zaman kita belajar, pensyarah kita ajar tentang bisnes, okey. So itu semua teori. So in reality, dia sangat-sangat berbeza based on teori. Okay, so nasihat saya macam saya bagi tahu tadi lah, kalau yang muda-muda ni you nak buat business, make sure pilih satu business yang tidak memerlukan modal yang besar. Itu satu. Okay, mulakan satu business yang tidak memerlukan modal yang besar. Dan you nak buat satu-satu business, jangan sesekali buat pinjaman. Nak bisnes ni, pergi pinjam duit untuk mula bisnes. Elakkan. Elakkan. So, mulakan dengan modal yang rendah. Contoh seperti Forever Living. Forever Living, you boleh bermula dengan RM90 sahaja. Nampak? Perlu ke kena buat pinjaman dengan bank RM90? Tak ada pun. Kan? Ataupun you nak terus jadi VIP member dekat Forever, baru RM1,500. RM1,500 kena meminjam dekat bank ke? Tak perlu pun. Dan bila you keluarkan duit RM1,500 tu, you dapat produk. You dapat botol ni 20 botol. So bila you buat selling, you buat selling RM99 darab dengan 20, you dapat balik modal RM1,500 yang you keluarkan lagi, yang you keluarkan tadi, dan you dapat untung pula daripada situ. Nampak tak? One time je kita keluar RM1,500. And then you keep on buat. So, apa yang saya cakap, macam saya beritahu tadi, tiga perkara penting tadi. You nak business, you kena tengok tiga ni. You kena perhatikan tiga ni. Kawan-kawan kita dekat luar yang buat business macam-macam tu, dia akan cakap, jom lah, join aku. Business aku ni bagus. Tak ada orang yang akan cakap business dia tak bagus. So, ini yang saya nak share dengan you all. Kalau kawan ajak you business, you kena perhatikan tiga. You kena study tiga ni. Syarikat. Syarikat tu dah berapa lama ditubuhkan? Baru 6 bulan, baru setahun. Better jangan. Sebab dia company yang baru setahun ni belum ada track record lagi. So kena tengok faktor yang pertama, syarikat. Dan kalau dia kata syarikat itu bagus sangat, berapa negara dah ada? Syarikat tu dah ada dekat mana? Baru ada kat Malaysia, belum boleh kata bagus lagi. Kena tengok syarikat, paling penting. Siapa pengasas dia? Pengasas dia duduk kat mana? Wujud tak pengasas tu? Jangan pula pergi orang kata, tak apa, kita tak payah kenal pengasas ni. Nanti pengasas tu bayar je bonus. Tak boleh, kena kenal pengasas dia. Itu faktor yang pertama, syarikat. Kena ambil tahu, kena selidik semua. Kena selidik. Yang kedua, produk. Produk. Make sure kalau you nak berniaga ni, jangan elakkan, bukan janganlah, elakkan produk keras. Contoh, saya tak nak sebut mana-mana, contohlah bisnes penapis air, water filter. Kalau you tengok water filter, satu rumah ada berapa water filter boleh pakai? Satu je kan? Betul? Satu je kan? Kalau you pergi buat selling, you jumpa 10 orang, termasuk saya, jual filter air. Jual filter air. Saya beli. Bulan ni saya beli. Bulan depan, you nak buat sale lagi. Nampak? You nak buat sale lagi. Bulan depan, you cari tak saya? You tak cari saya dah. Sebab saya dah beli dah penapis air. Buat apa saya nak pakai banyak filter air kat rumah? Satu cukup lah. Ke ada orang pakai filter air kat rumah 2-3 filter air? Nampak tak? So, pemilihan produk sangat penting. Kalau you business produk keras, tu produk keras lah, macam filter air ni produk keras tau. Produk yang tak ada repeat sale. Faham? Produk yang tak ada repeat sale. So you every month you akan struggle cari sale. Tapi kami, bisnes kami, contoh bulan ni saya join you
nak pakai produk saja. Habis sebotol ni, saya pergi beli lagi tak? Pergi beli betul. Repeat sale betul. Bulan depan, saya beli lagi. Kita ada banyak produk. Kita ada ubat gigi. Okey. Ada sabun. Ada deodoran. Nampak? Habis je deodoran ni, saya beli lagi. Nampak tak? Produk yang ada repeat sale. So, kena tengok dari segi produk juga. Okey, make sure elakkan produk keras. Okey. So, yang ketiga dari segi marketing plan. Okey. So, untuk anak-anak muda sekarang ni, ramai sangat yang teruja kalau orang bawa kereta besar. Jomlah join business. Akak ni pakai Ferrari. Jomlah join business. Business ni bagus. Akak ni pakai Mercedes. Itu bukan kayu pengukur untuk you join business tu. Bukan sebab orang tu pakai rumah besar, bukan sebab orang tu pakai Ferrari, bukan sebab orang tu pakai Lamborghini, you pergi join business tu. Sangat bahaya kalau you tengok benda-benda macam tu. So, kena tengok marketing plan dia, ya. Make sure marketing plan itu bukannya yang orang kata yang bagi you bunga-bunga. Tak boleh. So kena tengok marketing plan dia, kena study marketing plan, make sure marketing plan dia tu tak ada pairing, tak ada points. Itu nasihat saya pada anak-anak muda lah yang nak menceburi bisnes. So make sure elakkan buat pinjaman, mulakan dengan modal yang rendah. So macam Forever Living, you tak ada RM1,500, tak ada masalah pun. Join dengan RM90 and then RM1,550 tu you boleh buat sale terkumpul 2 bulan. Contoh bulan ni 800, bulan depan 800. Kan senang tu. Macam tu. Okay. Soalan terakhir daripada saya, apakah nasihat Puan kepada golongan siswazah yang ingin menceburi bidang perniagaan? Okey, again saya cakap, mulakan cari satu bisnes yang modal yang rendah. Okey, dan sangat-sangat penting untuk you bermula sebab sekarang ni kerja sangat susah. Sangat susah. Peluang pekerjaan tu sangat orang kata terhad. Tapi bilangan siswazah, bilangan yang keluar degree holder ke diploma holder ramai. Okey, ramai. And then sementara you all menunggu untuk ditemuduga. Okey, sementara menunggu peluang kerja. Okey, so ambil boleh isi masa lapang tu dengan mula sharing tentang bisnes. Contohnya yang saya boleh cakap dekat sini business forever lah. Simple, very simple. Nak sekarang macam orang muda, korang pandai online, pandai TikTok, pandai IG, pandai Facebook. So you all kena gunakan kreativiti bermedia sosial untuk dapatkan income. So kita tak guna masa yang terbuang tu untuk just scroll, just tengok apa orang update, just baca Facebook story orang. No need. So gunakan masa yang ada sementara nak tunggu kerja, nak tunggu peluang temuduga, you study about business tu. Contoh macam Forever Living, you study tentang aloe vera tu, you study pasal kita punya deodoran. So you buatlah satu iklan ke, campaign marketing ke, share dekat TikTok ke apa ke. Sebab contoh macam aloe vera gel ni. Okay, harga you kalau VIP lah, kalau dah VIP, harga jual RM99, harga VIP RM64. So you ada untung sebotol ni dalam RM30 macam tu, RM30. So you kira lah kalau sebulan you boleh jual 10 botol. So you dah ada extra duit kat poket RM340. You rasa RM300 tu banyak ke sikit? Apa yang you boleh buat dengan RM300 tu? Nampak tak? Okay. So untuk orang-orang muda, untuk adik-adik yang nak cuba-cuba berniaga, mungkin tak ramai. Mungkin mana yang muda-muda tu yang badan sihat lagi kan, rasa macam apa tu nak minum kan. Okay. So kita ada produk kegunaan harian, ubat gigi, macam contoh deodoran ni kan, harga jual baru RM26, harga VIP baru RM16.
Nampak tak? So untuk satu kotak ni pun you dah untung almost RM9 lebih. Nampak tak? RM9 lebih. So kalau misal katalah you pandai, you memang, yelah budak-budak sekarang ni memang pandai lah guna media sosial kan, TikTok lah apa semua. So kalau you guna TikTok tu saja, you boleh seminggu boleh close sampai 10 benda ni, pun dah RM90 dah. Nampak tak? So business Forever Living ni very simple dan sementara korang nak tunggu dapat kerja tu, okey, takkan nak minta duit dengan mak ayah lagi kan? So buatlah benda-benda macam ni. Sebab Forever Living ni dia tak ada maintain. Tak ada maintain. Tak ada kata, oh bulan ni kau tak ada sale kau punya keahlian terminate. Tak ada. Itu bestnya. So dalam saya punya rangkaian ada yang muda-muda, cuma nak buka minda yang muda-muda untuk berniaga ni dia kena ada cara dia lah. Ada cara dia sebab tak semua sebab dia rasa dia sihat. Orang muda ni dia rasa dia sihat, dia tak perlu minum aloe vera. Kan? Tapi kita twist dengan produk lain lah. Kita twist dengan produk kegunaan harian, ada ubat gigi, ada aloe jelly, macam-macam. Ada sabun, ada shampoo. Tapi simple saya cakap macam ni lah. Contoh you nak buka kedai burger sekalipun, you kena ada modal at least RM3,000-4,000, betul? Untuk buka bisnes burger, betul? Itu pun belum tentu lagi jalan tak jalan, dan bisnes burger ni pun you all kena berkorban dari segi masa. Kan? Masa, betul tak? You kena bakar, kena apa kita panggil, nak bakar, nak masak burger tu, lepas tu modal lagi dalam RM3,000-4,000. Macam tu. So untuk yang baru-baru keluar ni, cuba cari something yang modal rendah lah. Yang modal rendah dan you all pun ada handphone, ada data, kan? Gunakan free marketing tu untuk buat bisnes. Macam tu. Rajin malas je lah. Okay? Boleh? Menepati tak apa yang saya jawab tadi? Boleh. Menepati Puan. InsyaAllah. So ada lagi soalan? Saya rasa itu sahaja soalan yang perlu kami dapatkan maklumat. Mungkin Puan ada sedikit pesanan untuk kami yang menghadapi pembelajaran secara online. Mungkin ada sedikit kata-kata semangat. Okay. Sekarang ni dalam keadaan yang pandemik ni, you all kena ambil benda ni positively tau. Dulu nak kena duduk asrama, betul tak? Nak duduk asrama, nak pergi kuliah, terkejar-kejar kan? Tapi bila you dah kena belajar online macam ni, you patut bersyukur tau. Sebab duduk kat rumah, mak ada untuk masak, tinggal nak makan. Cuma satu lah, disiplin lah. Kena disiplin. Time kelas, time you punya lecturer bagi link, you kena betul-betul on time. Maksudnya kena belajar. Time jadual yang ada lecturer untuk kelas tu fokus betul-betul. Sebab actually sebenarnya untuk level you all lah yang memang dah belajar, dah habis sekolah kan, dah masuk college ke universiti ke, bagus tau sebab you tak ada tekanan sebenarnya. Tak ada tekanan, cuma kena disiplin sahaja. Disiplin dan kena twist your mind. Yang best sebenarnya belajar online macam ni. You tak perlu nak jauh daripada family. You ada makanan, ada orang jaga. Tinggal belajar je lah. Macam yang saya beritahu sekarang ni, kalau you punya tugas sekarang belajar, fokus belajar. Fokus betul-betul, achieve, buat yang terbaik. Assignment apa semua tu TikTok buat, sebab sekarang ni dari segi pendidikan tu memang sangat-sangat perlu. Even saya sendiri pun sampai accounting belajar, end up saya pun tak business kan, tapi pengalaman ataupun ilmu masa belajar tu sangat penting untuk ke depan. Sebab kita tak tahu masa depan kita. Mungkin contoh you all sekarang ni course apa Kita orang course Quran Sunnah, tapi adalah subjek usahawan apa semua. Okay, Quran Sunnah. Okay. So bagus. Even you course Quran Sunnah macam sekarang kan, anak saya tengah mengaji kat luar online. Okay, anak saya tengah mengaji kat luar. Seminggu saya siang, pagi dia sekolah, petang dia ada kafar. Okay, seminggu saya ambil 3 kali
ustazah mengaji online. Okey. So pukul 9 dia duduklah menghadap iPad mengaji. Yuran saya bayar RM180 untuk 3 kali seminggu. Maksudnya sebulan 3, 4, 12 kali seminggu. Nampak tak? So tapi ustaz dia macam tahu yang saya deal ni dia bukan seorang-seorang tau. Dia macam grup satu kumpulan yang ada kelebihan lah. Maksudnya mungkin dulu dia orang macam aku sunnah contohnya. So dia ada satu kepala dia ustazah ni. Dia yang lead tau. Dia yang lead. Dia buat iklan dekat Warga Kuantan. So saya pergi search, saya klik kat situ and then saya tanya, ada buat servis ajar mengaji Dia kata, ada puan. Saya pun tanya yuran semua segala bagai. Lepas tu dia kata, okey puan, nanti saya cuba tanyakan ustazah yang slot dia available. Okay. So saya faham dah, dia orang ni ada satu team. Nampak tak? Yang satu team, so dia allocate kan. Dia buat servis tu. So usahawan lah tu, walaupun dia dalam bidang Quran Sunnah. Mungkin dia dalam ambil pendidikan agama ataupun bahasa Arab contohnya. Kan. Jadi dia apply benda tu dengan situasi sekarang ni. Orang tak boleh pergi mengaji sebab pandemik, tak boleh nak ambil kelas ramai-ramai dah dalam satu building kan, sebab ada SOP dia. Jadi kalau dia orang tak cepat-cepat buat tindakan untuk tukar offline kepada online, kan rugilah, nampak tak? So itu yang pengalaman yang saya boleh share dengan you all lah, sebab saya deal dengan ustazah mengaji ni, rupanya dia orang memang satu klik, satu team yang buat bisnes ini. Dan memang mak ayah sekarang memang mencari sebenarnya ustaz yang mengaji, yang boleh ajar mengaji tapi melalui online. Sebab saya sendiri pun tak berani nak hantar anak saya sebarang-sebarang pergi mengaji dengan keadaan COVID yang makin tinggi ni. Nampak tak? Okay? Idea lah untuk you all one day kan. Okay? Boleh? Okey, baik. Terima kasih puan. Okey. Saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Ayu kerana sudi bekerjasama dengan kami, dan doakan kami supaya berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okay, all the best semua. Terima kasih banyak. Semoga slot malam ni dapat menjawab apa yang you all perlu untuk assignment. Ya, InsyaAllah sebenarnya yang ke depan tu lebih baik. Jangan risau. You all belajar kat rumah tu, belajar je betul-betul. Buat je assignment apa-apa. Tapi dalam masa yang sama, kena ingatlah. Even kita punya Nabi Muhammad SAW pun dia bagi tahu rezeki 9/10 datang daripada perniagaan. Betul? Okay. So itulah yang saya boleh kongsi dengan you all pada malam ni. Nanti saya akan save video ni, nanti saya akan send link recording malam ni pada Mak Akilah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih puan. Sebelum tu puan boleh kita screenshot je tak? Boleh. Satu. Jajah tak keluar pula. Aduh. Ya Allah. Kejap Ni. Okey. 1, 2, 3. Okay. Okay, so you all belajar kat mana? Belajar kat mana? Quizas. Kat mana? Kuipsas. Pahang ke? Pahang. Oh, okay. Alright. Okay, terima kasih semua. Kuantan. Kuantan. Okay. Okay. Terima kasih.